Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam subjek Sains Komputer tingkatan 4. Kita dah masuk tajuk 2.0 iaitu pekalan data. Jadi hari ini kita nak habiskan tajuk 2.1 pekalan data hubungan. Satu lagi tajuk dia iaitu 2.13 mengenal pasti entiti, atribut dan set hubungan dan juga kekardinalan. Yang ni kita telah belajar tingkatan berapa itu? Tingkatan 3 2.13 mengenal pasti entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan. Ingat lagi? Yang ni apa maksud entiti? Belajar tingkatan 3 itu. Entiti apa maksud dia? Satu yang punya data untuk disimpan. Amin. Atribut apa maksud dia? Set hubungan. Mek. Apa maksud set hubungan? SET, set hubungan Apa maksud dia? Dah ingat dah? Dan satu lagi kekardinalan. Sofia, apa maksud kekardinalan? Mengenal pasti entiti, atribut, set hubungan dan juga kekardinalan Sebenarnya sebagai ulang kaji je. Kita dah belajar itu tingkatan 3 Okey, apa yang dimasukkan dengan entiti? Entiti maksudnya satu objek unik. Objek unik dan boleh dikenal pasti dalam sesuatu persekitaran seperti orang, tempat ataupun benda. Maksudnya entiti ni suatu yang wujud di alam nyata. Bila sebut orang, kita tahu itu orang. Bila kita sebut tempat, kita tahu itu tempat kan. Benda. Apa lagi boleh bagi contoh? Objek unik. Haiwan. Okay. Dia mesti benda yang nyata mempunyai data deskriptif yang boleh dikutip dan disimpan. Dan dia boleh kita ambil data. Daripada entiti itu, kita ambil, bila kita ambil data dia akan jadi atribut. Boleh kait? Dia boleh jadi atribut Ni nanti awak nak buat ni. Awak nak tulis dalam fasa 2 nanti ni. Awak kena buat satu entiti. Dan daripada entiti itu, awak kena createkan attribute Bukan semua objek sesuai untuk dijadikan entiti Dia mesti unik. Jika tiada data dapat dikaitkan dengan objek, maka objek tersebut tidak sesuai dijadikan entiti. Jadi setiap jadual mewakili satu entiti. Dalam Microsoft Access, jadual itu adalah entiti. Jadual itu adalah entiti Manakala setiap rekod mewakili kejadian satu entiti. Rekod itu adalah kejadian satu entiti daripada atribut Ingat tak lagi? Aku tunjuk yang Microsoft Access. Lepas ni kita akan guna Access. Kita akan guna Microsoft Access. Ni. Ini markah, table. Jadi table ini adalah entiti. Table Table ini adalah entiti. Dan dalam table, dalam markah ini adalah entiti. Ni entiti markah, ni entiti murid. Dalam markah ini adalah atribut. Boleh faham?
ID markah, ID murid, BM dan sebagainya lah. Kalau entiti murid, ID murid, nama murid, jantina, kaum, itu adalah atribut. Rekod hok dalam ni, yang dalam kejadian apa tadi? Kejadian satu entiti, ya. Okey, nama entiti seharusnya kata nama umum. Awak nak buat nanti mesti kata nama umum, yang sesuai. Ini simbol entiti. Jadi nanti simbol entiti mesti simbol segi empat tepat. Dan dalam ni awak tulis nama entiti. Entiti apa? Murid ke, guru ke, dan sebagainya lah. Nak buat nanti ni, dalam fasa 2 ni. Bentuk entiti mesti segi empat tepat. Ini simbol dia. Okey, contoh. Senaraikan entiti untuk pekalan data dalam persekitaran sekolah. Mak Zo, cuba buat depan. Zo. Okey. Entiti untuk pekalan data dalam persekitaran sekolah. Dalam persekitaran sekolah. Guru. Baju. Okey, apa dia? Dia kena simbol. Kena buat simbol. Betul mana? Simbol entiti tadi. Segi empat tepat. Okey, ada 3 guru. Buatlah guru. Tak ada orang kenal ke Zo? Okey, murid. Jangan sambung. Kat lain pula. Maksudnya guru satu entiti, asing. Murid satu entiti. Mata pelajaran satu entiti. Asingkan dia. Bentuk dia segi empat tepat. Ramai orang kenal ke Zo ni. Kita buat simbol lah, simbol segi empat tepat. Dalam tu kita tulis nama entiti. Okey. Diberikan nama murid seperti Arumugen, Bohland, Cik Siti dan Aiking. Lokis simbol entiti yang bersesuaian. Okey, ni siapa nak tulis nama? 3 nama. Ada 1, 2, 3, 5 nama. 1, 2, 3, 4, 5 nama. Arumugen, seorang lagi. Okey. Jangan daya tulis. Nama letak mana? Nama murid ni. Nama murid. Letak kat mana? Sebelum nama dia mesti ada apa tadi? Attribute. Kena bagikan nama satu attribute dulu, iaitu nama murid. Buat nama murid. Nama murid kena tulis dulu nama murid, attribute dia. Bawah pada murid. Dalam nama murid itu barulah kita tulis nama-nama murid. Arumugen itu. Kalau awak tulis nama kita, dia akan jadi attribute. Simbol attribute apa dia? Macam mana nanti kita tengok simbol attribute. Dan sebagainya. Murid. Ini simbol dia. Ini contoh yang mudah lah. Okey, apa yang dia masukkan pula dengan attribute? Iaitu merupakan data. Attribute ini adalah data deskriptif bagi sesuatu entiti. Dalam entiti dia ada attribute, iaitu data deskriptif. Maksud tak? Boleh faham tak masuk? Deskriptif. Deskrip lah. Macam ke tajuk. Yang ni kan? Ni. Okey, murid ni ialah entiti. ID murid, nama murid ini ialah data deskriptif bagi entiti murid. Maksudnya dia ada banyak, atribut dia ada banyak Entiti satu je. Dalam entiti dia ada atribut. ID murid, nama murid, jantina, kaum, nama kelas itu ialah atribut.
Ni kita dah belajar ni kata 3 itu ni. Jadi atribut ni penting kerana dia menerangkan ciri-ciri sesuatu entiti. Penting lah. Bila awak buat entiti, mesti ada atribut. Sebab atribut inilah yang menerangkan ciri-ciri sesuatu entiti. Kalau tadi, entiti murid. Kan entiti murid. Ini ciri-ciri dia. Dalam entiti murid ada ID murid, nama murid. Itu ialah ciri-ciri. Bagi entiti murid lah. Simbol dia bujur. Dan dalam tu kita tulis nama atribut. Boleh? Kalau tadi entiti simbol dia segi 4 tepat. Kalau atribut simbol dia bujur. Kena tulis dalam tu Ini contoh. Ni awak kena lokis nanti dalam fasa 2. Entiti apa dia, atribut apa dia. Dan kena buat simbol yang betul lah. Dalam tu kena tulis. Entiti murid, tulis murid dalam tu. Atribut nama bulat bujur. Dalam. Tulis dalam ni. Dalam dia. Faham tak? Siapa faham? Umi. Okey Umi, mari tulis depan. Mari okey. Entiti murid dan buat atribut. Mari Umi. Marilah Umi. Umi, mari. Cuba simbol entiti dia murid. Padang besar sikit. Padang. Tengah tu. Buat tengah. Okey, entiti murid. Kena faham betul-betul ni awak nak buat dalam fasa 2 ni. Murid, entiti dia murid, betul apa? Okey. Atribut dia ID murid. Buat mana? ID murid. Bentuk dia. Bentuk dulu. Bujur. Nama murid. Okey, bentuk. Kena buat aliran dia. Umi buat aliran dia. Lepas tu jantina. Jangan dah buat aliran pula anak panah tu. Okey, faham tu? Okey dah. Boleh masuk Umi. Okey. Dan anak panah awak buat tu kena sentuh. Sentuh tak tu? Sentuh tak? Sentuh. Kena sentuh pada segi 4 tepat atribut entiti tu kena sentuh anak panah dia. Dan anak panah kepada atribut pun kena sentuh. Ada jago potong akar. Tak ada anak panah. Dia tak ada anak panah. Dia aliran saja. Mana ada anak panah? Tak ada anak panah. Ni awak nak buat nanti lepas 2. Okey, boleh masuk. Cikgu tak mahu ada kesilapan nanti cikgu cek. Tak mahu ada kesilapan Cara kita nak locate entity dan juga attribute mesti ada hubungan Okey, set hubungan. Apa maksudnya set hubungan? Hubungan maksudnya ialah perkaitan antara entiti. Nanti dalam awak punya fasa 2 tu nanti, entiti awak ada banyak lah, bukan satu saja. Awak kena buat Jadi kena ada hubungan. Hubungan ni dia perkaitan antara entiti Dia merujuk perbuatan dan diwakili oleh kata kerja.
dia kena ada kata kerja. Buku ambil lagi buku. Buku nanti ambil Cikgu Maznah. Dan siapa nak tukar buku boleh. Nak tukar buku, awak pulang balik buku tu. Pulang balik buku tu dan ambil buku baru lah. Pergi ambil sendiri boleh buku. Ambil sendiri buku dengan Cikgu Maznah. Ambil sendiri ya. Cikgu Maznah dia ada bilik-bilik guru. Jadi hubungan ini dia merujuk perbuatan dan diwakili oleh kata kerja. Kena tulis juga kata kerja bagi set hubungan. Dia set hubungan ni dia melibatkan dua entiti ataupun lebih lah. Okey, entiti pertama, entiti subjek katakan. Perlaku yang melaksanakan hubungan tersebut ke atas entiti yang kedua. Jadi entiti yang pertama itu ialah pelaku yang melaksanakan hubungan kepada entiti yang kedua. Jangan terbalik ya. Okey, jangan terbalik nanti. Entiti kedua dipanggil entiti objek. Dia menerima kesan daripada hubungan itu. Yang kedua itu objek lah, entiti objek. Yang pertama tadi entiti pelaku. Sehubungan maksudnya koleksi sepasang entiti subjek. Objek yang mempunyai hubungan yang sama. Tengok contoh nanti ya. Ni. Dia menggunakan sinteks berikut. Entiti subjek, hubungan, entiti objek. Ni entiti yang pertama, ni entiti yang kedua. Entiti objek. Okey. Ini hubungan dia. Entiti simbol segi empat tepat, hubungan simbol dia diamond. Dan dalam tu kena tulis nama hubungan, iaitu kata kerja. Kata kerja, tahu kata kerja? Perbuatan lah. Memasak, bercakap. Bercakap kata kerja tak? Okey. Yang pertama entiti subjek, yang kedua entiti objek. Dan dia ada nama hubungan itu ialah kata kerja. Okey, contoh. Diberikan hubungan berikut. Adam belajar sains komputer. Adam belajar sains komputer. Aisyah main buat depan ni. Cuba lakarkan set hubungan. Mai. Tengok. Tengok Aisyah buat. Adam belajar sains komputer. Mana subjek, mana objek, mana hubungan. Hubungan itu kata kerja. Padang tu. Buat simbol lalu. Adam hubungan maksudnya dia perhubungan antara dua entiti ya. Cuba Syah buat. Cepat 10 minit lagi ni. Mana objek, mana subjek? Mana kata kerja? Dibagi dah nama ni. Nama Adam. Nama Adam. Tulis Adam. Adam tu sesuai ke bagi nama entiti? Nama murid. Sains komputer, nama apa? Mata pelajaran. Nama murid, mata pelajaran. Boleh? Tengah tu kata kerja tu belajarlah. Jadi kita yang pertama kena pasti entiti dulu. Nama-nama tadi kan, nama murid. Dalam hubungan di atas Adam
Aileen dan Anastasia ialah kejadian ataupun objek bagi entiti murid. Okey. Sains komputer, geografi dan sejarah ialah kejadian ataupun objek bagi entiti mata pelajaran. Nak nyatakan nama hubungan yang sesuai. Okey, belajarlah. Lokis gambar rajah, hubungan yang sesuai. Okey, murid belajar mata pelajaran. Murid je. Boleh? Nanti soalan cikgu bagi gini. Cikgu bagi objek, bagi subjek, bagi kata kerja, suruh awak lukis. Set hubungan. Ini contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Amel buat Amel. Diberi hubungan-hubungan berikut. Adam deposit A0109, Ali deposit A0150, Barbara deposit A1001. Okey. Amel, pergi lukis set hubungan. Yang pertama tadi kena fikir apa entiti objek yang sesuai, apa kata kerja yang sesuai, apa subjek yang sesuai bagi entiti Potong dalam je. Potong dalam tu je. Padahal dalam tu. Ni deposit ni buat apa? Mana dia belajar? Deposit ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bank bank. Account. Ni maksudnya benda ni berlaku di bank. Di bank. Jadi Adam tu nak beri nama apa? Apa entiti yang sesuai untuk Adam, Ali dan Barbara? Pengguna. Okay, tulis. Kata kerja deposit lah. A0109 entiti apa? Account. Account. Deposit account. Nama tu? Bukan pengguna. Pelanggan. Kan? Ataupun apa dia? Pelanggan lah. Awak kena fikir luas sikit. Tengok, pelanggan deposit account. Cuba tengok. Betul tak? Yang pertama kita kena pasti entiti dalam hubungan di atas. Okey. Adam, Ali, Barbara ialah kejadian ataupun objek bagi entiti pelanggan bank. Pelanggan, betul. Pelanggan bank. Kena tahulah situasi tu di mana. Di mana situasi berlaku, di sekolah ke, di bank ke, di balai polis ke, di hospital ke. Kena ambil kira semua. A0109 ni semua ialah kejadian ataupun objek bagi entity account. Nyatakan hubungan yang sesuai ialah deposit lah. Okey, lokis gambar rajah. Ni. Pelanggan bank, deposit account. Potong setengah markah, Amir. Dia nama entiti mesti betul lah, tepat. Dan logik Okey, apa masuk ke kardinalan pula? Konsisten. Kekardinalan. Bilangan entiti yang boleh dihubungkan. Okey. Cuba tengok. Merujuk kepada perhubungan antara entiti. Antara entiti Kekardinalan ini kekardinalan dia menyatakan bilangan entiti yang boleh dihubungkan dengan entiti yang lain melalui set hubungan. Maksud banyaklah entiti yang nak kita hubungkan banyak. Dalam pekalan data, kekardinalan merujuk hubungan di antara rekod dalam satu jadual kepada rekod dalam jadual yang lain. Rekod tahu dalam atribut ada rekod
Jadi kekardinalan ni dia ada beberapa jenis Kekardinalan dia ada beberapa jenis. Yang pertama, 1:1. Okey, tengok jenis-jenis kekardinalan. Yang pertama, 1:1. Maksudnya hubungan satu entiti dengan satu entiti yang lain. Contoh, seorang warga negara mempunyai satu kad pengenalan sahaja. Okey, ni. Untuk kekardinalan awak kena tulis 1:1. Warga negara punya kad pengenalan. Okay, ini 1:1. Okey. Ada lagi 1:banyak, one to many. Hubungan satu entiti dengan lebih daripada satu entiti yang lain. Contoh, seorang murid boleh menyertai lebih daripada satu kelab di sekolah. Ini contoh. Ini ada satu many. 1M. Many ya. Nanti dalam kerja projek buatlah. Kita buat kekardinalan . Banyak ke banyak, simbol dia MN. Hubungan antara banyak entiti dengan banyak entiti yang lain. MN . Contoh, ramai pelanggan bagi sebuah pasar raya membeli pelbagai jenis barangan. Ini simbol dia. Pelanggan M, banyak ke banyak ni N. Z, tak ada simbol Z, dia pakai simbol dia je. Dah reka pula simbol Z. Pakai simbol dia. M membeli, N banyak. Kalau kita tengok ni kita tahulah. Pelanggan ni banyak, barang tu banyak. Okey, habis tajuk ni. Okey, kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya.